Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini saya akan membentangkan pengenalan kepada Perang Bani Qainuqa. Perang Bani Qainuqa terjadi setelah Perang Badar Kubra. Perang Bani Qainuqa merupakan peperangan yang terjadi antara kaum muslimin dan kaum Yahudi Bani Qainuqa di Madinah pada bulan Syawal tahun kedua Hijriah. Tepatnya pada hari Sabtu pada pertengahan bulan Syawal. Sebelum Perang Bani Qainuqa tercetus, kaum muslimin hidup berdampingan dengan kaum Yahudi melalui Piagam Madinah. Dalam perjanjian damai tersebut, termeterai tentang hak-hak dan kewajipan bagi kaum muslimin, kaum Yahudi dan komuniti masyarakat di sekitar Madinah, sehingga mereka menjadi aman sesama mereka. Sayangnya, kebencian kaum Yahudi terhadap Rasulullah SAW dan umat muslimin tidak terbendung, sehingga menurut kitab-kitab sirah, tercetusnya Perang Qainuqa disebabkan kerana ketidaksukaan dan kebencian kaum Yahudi yang semakin menjadi-jadi kerana kemenangan kaum muslimin ke atas orang-orang Quraisy dalam Perang Badar sebelum itu. Selain itu, perang ini berlaku kerana perilaku orang Yahudi yang kerap mengganggu kaum muslimin sehingga dianggap tidak mengendahkan perjanjian perdamaian sebagaimana yang telah termeterai dalam Piagam Madinah. Hari ini saya akan membentangkan sebab terjadinya peperangan di antara tentera Islam dan orang Yahudi Bani Qainuqa. Ketika Rasulullah SAW dan para sahabatnya tiba di kota Madinah, iaitu setelah memenangi peperangan Badar, orang-orang Yahudi berkumpul di pasar di Bani Qainuqa. Kemudian Rasulullah SAW beliau bersabda, "Hai sekalian Yahudi, masuklah kalian ke dalam Islam sebelum kalian merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang Quraisy." Apabila mereka mendengar seruan itu, mereka dengan sombong menjawab, "Wahai Muhammad, jangan sombong dengan kemenanganmu yang telah membunuh beberapa orang Quraisy yang tidak mengerti apa itu peperangan. Jika engkau berani memerangi kami, maka di saat itu engkau akan mengetahui bahawa kami ini kuat dan kamu tidak akan menjumpai orang seperti kami." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Muradi bin Amir, nombor matrik 063851. Sebab kedua, terjadinya peperangan antara orang Muslim dengan Bani Qainuqa. Suatu hari, ada wanita muslimah datang ke pasar Bani Qainuqa untuk melakukan suatu kebutuhan yang ia perlukan. Ia menghampiri salah satu pedagang Yahudi, kemudian melakukan transaksi jual beli dengannya. Namun, orang Yahudi berhasrat membuka cadar yang dikenakan sang muslimah kerana ingin melihat wajahnya. Muslimah itu berusaha mencegah gangguan yang dilakukan Yahudi itu. Tanpa sepengetahuan wanita itu, datang lagi lelaki Yahudi di sisi lainnya. Lalu, ia tarik ujung cadarnya dan nampaklah wajah perempuan muslimah tersebut. Wanita itu pun berteriak, lalu datanglah seorang lelaki Muslim untuk membelanya. Terjadilah pergaduhan antara lelaki Muslim itu dan orang Yahudi. Kemudian terbunuhlah Yahudi yang mengganggu muslimah tersebut. Melihat hal itu, orang-orang Yahudi yang lain tidak tinggal diam. Mereka bergaduh dengan lelaki tersebut sehingga terjadilah pembunuhan. Ini adalah pelanggaran yang sangat besar, mengganggu wanita muslimah, kemudian bersekutu untuk membunuh lelaki Muslim itu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Luqman bin Basri, nombor matrik 063817. Okey, di sini saya akan menceritakan tentang respon Nabi Muhammad SAW terhadap pengkhianatan orang Yahudi. Okey, peristiwa ini telah sampai ke pengetahuan baginda. Lalu Rasulullah SAW tanpa berlengah mengarahkan satu pasukan tentera disiapkan untuk menuju ke perkampungan Bani Qainuqa. Abdullah bin Ubay, seorang munafik yang mempunyai hubungan akrab dengan golongan Yahudi, telah menemui Rasulullah SAW dan merayu agar baginda tidak meneruskan tindakan menuju ke perkampungan Yahudi untuk berperang. Baginda tidak mengendahkan cadangan Abdullah bin Ubay. Pasukan tentera muslimin digerakkan untuk berhadapan dengan Yahudi. Maruah wanita Islam bukan satu perkara yang boleh dipermainkan. Pembunuhan tanpa kembali, merujuk kepada baginda sebagai ketua negara Madinah adalah pelanggaran terhadap sistem undang-undang yang telah dibentuk. Baginda telah mengerahkan
pasukan tentera Islam mengepung perkampungan Bani Qainuqa. Pengepungan berlaku pada pertengahan bulan Syawal tahun kedua Hijrah selama 15 hari. Kesan dari pengepungan ini, tiada siapa yang boleh masuk dan keluar, dan bekalan makanan pula terputus. Pada peringkat awal, kaum lelaki Yahudi bertahan dengan kekuatan berjumlah 700 orang lengkap bersenjata untuk menghadapi tentera muslimin. Rasulullah SAW menuntut kepada Bani Qainuqa menyerahkan pembunuh kepada lelaki muslim, namun mereka tetap enggan menurut arahan baginda. Kaum Yahudi Bani Qainuqa yang pada mulanya merasakan mereka kuat dan boleh menghadapi tentera muslimin dengan mudah, akhirnya menjadi takut. Kepungan 15 hari telah menyebabkan mereka akhirnya menyerah diri kepada Rasulullah SAW. Kesemua lelaki diikat dan dibawa untuk diadili dan dijatuhkan hukuman oleh Rasulullah SAW sebagai syarat untuk menghentikan kepungan ke atas Bani Qainuqa. Apabila berhadapan dengan baginda, para sahabat tertanya-tanya, apakah hukuman ke atas mereka ini? Seolah-olah baginda akan menjatuhkan hukuman mati. Abdullah bin Ubay mulai resah dengan tindakan baginda. Lalu, beliau segera menghadap baginda dan merayu agar tidak dijatuhi hukuman mati kepada mereka. Maafkan saya. Bani Qainuqa memang sangat akrab dengan Abdullah bin Ubay. Pada peringkat awalnya, baginda tidak melayan desakan Abdullah bin Ubay, namun akhirnya baginda bersetuju untuk tidak menjatuhi hukuman mati. Akhir sekali, Abdullah bin Ubay diberikan mandat oleh baginda untuk membuat keputusan terhadap Bani Qainuqa. Lalu, beliau segera memberi arahan membebaskan mereka dengan memberikan pengampunan. Kesemua mereka dibebaskan, tetapi ketakutan tetap sentiasa menyelubungi jiwa mereka. Hal ini kerana hasil tindakan berani baginda. Bermula dari saat itu, ramai di kalangan mereka mulai keluar berhijrah dari perkampungan Bani Qainuqa menuju ke Khaybar dan Wadi Al-Qura. Syukran ala kulli hal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azhar bin Muhammad Azri, nombor metrik 063470. InsyaAllah hari ini saya akan menerangkan tentang peristiwa peperangan Rasulullah SAW dengan Yahudi Bani Qainuqa yang penuh dengan pengajaran yang berharga. Yang pertamanya, kita dapat melihat bahawa betapa mulianya kedudukan wanita di sisi Islam dan dustanya tuduhan orang feminis terhadap yang mengatakan bahawa Islam merendahkan kedudukan wanita. Yang kedua, kita juga dapat melihat betapa besarnya erti menutup aurat sehingga Rasulullah SAW mengarahkan pasukan bagi orang-orang yang mengganggunya. Yang ketiga, kita dapat melihat sikap Nabi yang begitu tenang, jauh dari emosi dan tidak tergesa-gesa memerangi Yahudi. Baginda bermula dengan asas iman, kemudian kesediaan material, kemudian mengadakan hubungan bersenjata dengan orang Yahudi. Yang terakhir, kita di antara umat Islam sentiasa ada orang munafik yang lantang membela kepentingan Yahudi. Oleh itu, sebagai seorang Muslim yang sejati, kita perlulah ada sifat jujur dan amanah dan tidak mempunyai sifat khianat. Kerana sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat.